Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sofi Al-Baraki. InsyaAllah untuk video kali ini saya nak berkongsi berkaitan dengan sihir. Sebelum ni saya dah kongsi dah berkaitan dengan sihir ni. Kalau lihat di permulaan video saya yang saya post di YouTube mungkin pada tahun lepas lah, kalau lihat tu saya pernah kongsi berkaitan dengan sihir. Sebagai contohnya, sihir pemisah, sihir penguat, sihir pelaris, dan ada beberapa lagi sihir yang saya kongsi lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh klik link yang di atas ni, saya ada share berkaitan dengan sihir. Cumanya saya nak kongsi lagi sekali lah. Mungkin ada topik-topik yang saya pernah kongsi sebelum ini, saya nak kongsi balik, dan mungkin ada penambahan maklumat dan pengalaman saya. Saya pun tak naklah nak bercerita panjang berkaitan dengan pengenalan sihir ini. Cumanya saya nak bercakap secara ringkas saja maksud sihir ini apa. Sihir ini seperti mana yang kita ketahui adalah satu simpulan ataupun ikatan dengan menggunakan jampi-jampi mantra yang tertentu dengan barangan-barangan yang tertentu untuk dijadikan sebagai satu tujuan, iaitu untuk mengenakan mangsanya. Maknanya mangsa tersebut akan mendapat satu kesakitan ataupun kesan yang buruk kepada tubuh badan dia serta rohani dalaman dia. Maknanya di sini sihir ini adalah tujuan untuk mengenakan seseorang dengan cara halus tanpa menyentuh orang tu langsung. Dan untuk video kali ini suka saya nak berkongsi berkaitan dengan tanda-tanda dan amalan penyihir ni ataupun ahli sihir. Jadi kita kena kenal siapa penyihir ni, macam mana kehidupan dia, macam mana amalan dia. Jadi kalau kita tahu amalan para ahli sihir ini, maka kita boleh berhati-hati dengan mereka, dan kalau boleh jauhkan dirilah daripada orang yang semacam ini. Kalau boleh kita jangan berkawan dengan orang yang suka menyihir orang ataupun yang mempelajar ilmu sihir ini, sebab sihir adalah satu perkara yang melanggar syariat Islam. Kenapa melanggar syariat Islam? Okey, saya akan berkongsikan tanda-tanda dan amalan para ahli sihir ini. Yang pertamanya, menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki ketika masuk ke tandas. Kita fahami Al-Quran adalah satu perkara yang termasuk di dalam rukun iman. Jadi Al-Quran ini tidak boleh dibawa main, sebab ia adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada umat manusia dan merupakan satu mukjizat yang kekal hingga sekarang. Jadi bila Al-Quran ini diperlakukan sebegitu, inilah amalan dia. Sebenarnya perbuatan ahli sihir ini adalah daripada syarat yang ditetapkan oleh jin syaitan. Ini memang kerja dia. Dia nak merosakkan manusia tu. Dia suruhlah manusia tu buat benda-benda yang melanggar syariat ni. Yang keduanya, menulis Al-Quran dengan menggunakan bahan seperti najis, kotoran dan darah haid. Ini salah satu perkara yang menghina Al-Quran, yang menghina Islam tu sendiri. Contoh, dia ambil surah Al-Fatihah, dia tulis tu dakwat dia benda-benda yang kotor ni. Yang ketiganya, menulis sebahagian daripada ayat Al-Quran ini di telapak kaki. Ini pun satu perkara yang menghina Al-Quran juga. Satu syarat yang memang tak patutlah. Ada sebahagian tu buat tatu lagi di bawah tapak kaki tu dengan ayat Al-Quran. Bukan di tapak kaki je, di bahagian punggung pun ada juga yang buat tatu. Kalau dia buat tulisan tu, nanti tulisan tu hilang balik kan. Kalau nak kuat lagi, dia buat tatu supaya benda tu kekal. Ini pun satu benda perkara yang sangat menghina Al-Quran. Yang keempatnya, menulis surah Al-Fatihah dengan keadaan terbalik. Maknanya yang perkataan akhir itu diawalkan dan yang perkataan awal itu diakhirkan. Jadi bila ayat Quran ni ditunggang terbalik kan, maksud dia jadi lain lah. Benda ni jin syaitan iblis memang suka. Ada saya pernah dengar, kalau nak jadi kebal, surah Al-Ikhlas tu, Qul huwallahu ahad tu, dia terbalikkan. Buat beberapa kali, tak tahulah kan. Jadi nanti jadi kebal. Ini ada seorang ustaz saya ada cerita lah. Tapi kamu semua jangan buat, dia bahaya, syirik. Yang kelimanya, solat tanpa wuduk atau dalam keadaan tidak berjunub. Maknanya tak mandi wajib lah. Ini pun sebenarnya satu benda yang sia-sia lah. Dia pergi solat tapi tak ambil wuduk, kadang tu dia tak mandi wajib pun, pergilah solat. Inilah amalan para ahli sihir ni. Dia memang takkan solat. Dia pergi solat pun nak menunjuk je lah. Dia nak menunjukkan dia pun solat juga.
tapi pada hakikatnya dia tak ambil wuduk dan tak mandi junub. Ini salah satu syarat jin syaitan iblis supaya jangan solat. Memang kalau ikut majoriti bomoh-bomoh yang menggunakan jin syaitan ini sebagai khadam mereka, sebagai pembantu mereka, dia ni tak solat. Seterusnya yang keenam, menyembelih sesuatu haiwan tu untuk syaitan, dan menyembelih tu bukan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia nak buat sesuatu ritual kan, ritual ke jampi mantra ke, dia perlukan benda-benda yang boleh dikorbankan. Sebagai contohnya haiwan lah, selalunya macam haiwan-haiwan yang warna hitam, ayam hitam, kambing hitam, apa lagi hitam, semua hitam lah. Jadi dia sembelih tu niat dia untuk syaitan lah, sebab syaitan jin iblis ni pun dia nak makanan juga, dia nak tengok taat setia ahli sihir ni kepada dia tu, perlu sembahkan makanan untuk dia. Jadi dia sembelihkan sesuatu haiwan untuk syaitan ni. Kalau kita nak makan pun kita kena mulakan dengan bismillah. Kalau kita tak mulakan dengan bismillah, kita makanlah sekali dengan setan-setan. Itu sebab kita nak makan sesuatu tu mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi binatang yang disembelih itu dia akan diletakkan di sesuatu tempat lah, ataupun dia lempar saja. Maknanya ada satu tempat spesifik. Kalau kita pernah ketahui sebelum ni, ada satu kes yang berlaku baru-baru ni, yang seorang anak muda daripada Kelantan tu, dia melakukan ritual perbomohan dia di flat. Rasa semua tahu kot. Dia buat tu secara terbuka, buka tingkap apa semua. Kebiasaannya selalunya kalau bomoh-bomoh ni dia buat di tempat yang tertutup, ataupun di dalam hutan ke, di dalam tempat pedalaman ke, supaya orang tak nampak lah dia punya kegiatan untuk menyihir orang tu. Tapi dia buat secara terbuka, jadi dengan izin Allah kan, orang nampak, orang rakam, kantoi lah, nampaklah kerja jahat dia tu. Bila masuk rumah tu, adalah para polis dan bomber tu snap kegiatan dia tu, apa yang berada dalam kawasan rumah tu. Dan saya adalah tengok juga gambar-gambar tu, ada yang menunjukkan satu piring macam talam tu, di situ ada satu binatang, mungkin ayam kot, dan ada darah-darah sikit. Itu untuk tujuan diberikan kepada syaitan lah, sembahan dia untuk syaitan tu. Dia akan sediakan satu tempat yang khas. Ada juga saya pernah dengar dibalingkan binatang tu di persimpangan. Maknanya satu tempat tu dah ada simpang 4 ataupun simpang 3 di waktu tertentu, selalunya di tengah malam lah. Dia akan lemparkan binatang tu tempat ada sembelih, nanti adalah jin syaitan yang akan makan. Seterusnya yang ketujuh, menyembah binatang. Kalau dah menyembah binatang ni memang dah syirik lah, menduakan Allah. Sedangkan dalam rukun Islam pun telah diletakkan yang pertama sekali kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila kita sembah benda lain, automatik dah syirik, dah syirik jali, syirik yang besar. Jangan main-main bab-bab kita nak menyembah benda-benda lain yang selain daripada Allah. Memang ini kira dah ahli sihir yang tahap hardcore lah, yang memang kerja dia nak menyihir orang je, dia nak tingkatkan ilmu dia lebih tinggi lagi. Itu syarat-syarat jin syaitan iblis untuk ahli sihir ni. Bila ahli sihir ni ikut perintah dia, sembah binatang, sembah pokok ke, sembah syaitan ke, jadi syaitan ini akan semakin taat, akan semakin mengikuti arahan ahli sihir ini untuk berbuat apa sahaja. Maknanya kalau dia nak buat sihir tu memang menjadi. Seterusnya yang ke-8, bersumpah atas nama jin dan syaitan. Ini bila dia dah bersumpah tu, kiranya memang dia dah menyembah jin syaitan lah. Kita pun nak bersumpah pun dengan nama Allah, dia nak bersumpah dengan nama jin syaitan, lagilah nampak sangat lah dia ni amalan orang ahli sihir. Dan yang terakhir sekali, nombor 9, melakukan kenistaan ataupun maksiat yang sangat dahsyat. Sebagai contohnya seperti berzina dengan anak sendiri, ataupun membunuh orang atau kanak-kanak dan sebagainya. Ini salah satu syarat yang orang kata syarat yang tertinggi sekali lah, nak memperkuatkan ilmu sihirnya. Dia akan melakukan perkara yang di luar jangkaan. Ini sama kaedah dia macam sebelum ni saya ada kongsi berkaitan dengan babi jadian. Kalau tak lihat lagi, lihatlah tentang babi jadian tu. Nak jadi babi jadian ni, dia kena korbankan salah seorang family dia yang disayangi. Bila syarat dia dah sempurna, dah komplit, barulah dia dengan mudah boleh menjadi babi jadian. Maknanya bila dia baca je jampi mantra, dia boleh terus jadi, tak ada salah silap. Tapi still ada pantang larang juga. Jadi walaupun kerja dia jadi babi jadian, dia nak mencari duit supaya nak jadi kaya, tapi pantang larang ni lah yang menghalang dia. Terlanggar je pantang larang ni, akan menjadi sesuatu yang buruk dan tak elok pada diri dia. Ini benda yang menyusahkan sebenarnya untuk orang yang mengamalkan sihir ni.
Jadi kesimpulannya, kita boleh lihatlah tukang sihir ni dengan syaitan ni merupakan individu yang bekerjasama untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat orang yang mengamalkan sihir ni daripada raut wajahnya yang hitam, yang gelap, yang tak ada nur, dan kehidupan ahli sihir ini sangatlah susah, sangatlah tidak tenang. Kalau kita lihat anak dia, isteri dia sentiasa berada dalam ketakutan sebab ayah dia seorang pengamal sihir, dan bila mengamalkan sihir ni adalah jin syaitan di keliling dia, dan jin syaitan ni akan mengambil kesempatan untuk mengganggu isterinya, anak-anak dia. Jadi hidup tak tenang, rumah tu tak ada nur, rumah tu rasa sempit, rasa panas, rasa tak sedap. Jadi dengan suasana sebegitu, anak tidak membesar dengan baik lah. Orang yang belajar sihir ni pun dia sentiasa berasa cemas dan tak tenang. Walaupun dia merawat orang, dia menyihir orang, dia berubat orang, dia dapat duit, tapi tak ada berkat. Pernah tengok bomoh jadi kaya raya? Tak ada kan? Mungkin tak ramai lah. Kalau kaya pun mungkin dia buat bisnes lah, tapi jarang lah tengok bomoh ni kaya. Dia dapat duit banyak, tapi duit tu bagi kepada siapa? Bagi kepada setan tu balik. Dengan apa? Kenalah beli makanan-makanan. Tak kaya-kaya pun, jadi apa dapat? Dunia tak dapat, akhirat pun lagi lebuh, tak dapat apa. Jadi kita sebagai manusia jauhkanlah daripada mengamalkan ilmu sihir ni. Kita hidup pun tak lama, perbanyakkanlah amal ibadat kita untuk kita bersedia di alam akhirat nanti. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.